Selamat pagi, salam sejahtera. Baru beberapa bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita seakan-akan lupa pula kan kes-kes Najib, kes-kes Rosmah Mansur dan sebagainya. Saya sendiri pun sudah lama tidak membuat pendedahan dan ulasan tentang kes-kes Rosmah dan Najib. Najib sekarang ni sedang berada di penjara Kajang, dan ada kala juga kita dapat bersama dengan Najib, rindu kita dapat diubati dengan tulisan-tulisan admin di Facebook Najib. Saya yakin tulisan di Facebook Najib itu bukan ditulis oleh Najib, tetapi ditulis oleh admin Najib sendiri, bukan Najib. Karena kalau Najib, bagaimana mungkin Najib memegang handphone pula di penjara kan? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Kecuali lah kalau betul-betul ada, itu satu perkara yang mungkin melanggar peraturan penjara. Yang saya yakin adalah tulisan di tulisan di Facebook Najib adalah ditulis oleh admin Najib, Facebook Najib. Baiklah. Rayuan-rayuan Najib berkaitan dengan kesnya sebelum ini masih lagi diteruskan. Petition berkaitan dengan pengampunan Najib pun masih lagi diteruskan. Dan saya yakin apa yang sudah dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau tidak akan campur tangan langsung dalam apa-apa kes melibatkan Najib dan Zahid Hamidi dan kluster Mahkamah UMNO akan ditunaikan oleh Anwar Ibrahim. Apapun yang kau cakap, apapun yang anda cakap, saya tetap optimis Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berpegang pada janji beliau. Hari ini, satu keputusan yang menggemparkan seluruh dunia. Kita boleh cakap dunia lah kali kan, satu Pluto pun boleh tahu nih. Sebab kes rayuan Rosmah Mansur akan didengar semula pada 17 Mac ini. Pengugubahan wang haram, rayuan Rosmah agar hakim tarik diri didengar pada 17 Mac. Tentang hakim tarik diri ini, sudah banyak kali Rosmah dan Najib mengemukakan perkara ini. Ini pula yang saya heran, belum lagi pula dimasukkan dalam mana-mana tulisan oleh parti ataupun pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Kalau dulu Hadi Awang cakap tentang referee Piala Dunia dan masa tambahan pada waktu Piala Dunia, apa kata Hadi pun tulis ini, yaitu Najib dan Rosmah memohon pengadil untuk perlawanan bola sepak Rosmah dan Najib dimohon supaya ditukar. Bolehkah begitu? Mana boleh kan? Hakim nih mana boleh suka-suka ditukar. Terutamanya kalau hakim itu memang sudah dikatakan terbukti tiada kepentingan. Dua rayuan Rosmah Mansur supaya Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukainya akan didengar semula pada 17 Mac 2023 di Mahkamah Rayuan. Saudara-saudara, saya secara pribadi pendapat saya lah kan, saya hanya mau tanyalah siapa hakim sebenarnya yang paling sesuai untuk Rosmah dan Najib ni. Karena Najib pun pernah memohon supaya hakimnya ditukar. Begitu juga dengan Rosmah Mansur. Bagi mereka yang pentaksub kepada Rosmah Mansur dan Najib, satu soalan mudah untuk anda. Siapa hakim yang sesuai? Selagi hakim itu tidak memberikan kemenangan, pasti tidak akan membuatkan semua orang tidak puas hati. Terutamanya orang yang menjadi penyokong Najib. Jadi pada pendapat saya, kena terimalah kenyataan bahwa keputusan-keputusan hakim itu bukan semuanya yang kamu suka, bukan semuanya yang kita suka. Mungkin kita mengharapkan kemenangan, tetapi yang dilihat oleh hakim berdasarkan bukti-bukti ialah kekalahan. Terbukti bersalah, disabitkan bersalah. Jadi persoalan mudah, siapa hakim yang sesuai? Takkanlah hakim yang dilantik oleh mereka sendiri barulah hakim yang sesuai. Itu tidak logik, betul tidak? Rosmah, istri bekas Perdana Menteri Najib Razak, merayu terhadap dua keputusan Mohamed Zaini yang menolak permohonan pertama Rosmah pada 14 Disember 2021 dan permohonan kedua pada 25 April yang lepas. Timbalan pendakwa raya Poh Yin Tin memberitahu bernama hari ini bahawa Timbalan pendaftar Mahkamah Rayuan Khairi Harun menetapkan
tarik pendengaran itu selepas pengurusan kes dijalankan melalui sidang video hari ini. Bulan lepas, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan menangguhkan pendengaran rayuan Rosmah kerana mahkamah mahu pihak pembelaan dan pendakwaan memfailkan hujahan lanjut sama ada ia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan itu. Rosmah, 70 tahun, berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 7 juta ringgit dan 5 pertuduhan gagal mengisytihar pendapatannya kepada LHDN. Wah, Rosmah rupa-rupanya 70 tahun umurnya pada hari ini. Kalau ditambah dengan hukuman yang telah dijatuhi atau telah dijatuhkan kepada Rosmah sebelum ini, yaitu penjara selama 10 tahun dengan denda 970 juta. Kalaulah itu yang berlaku, Rosmah di penjara 10 tahun tambah 70 tahun, aduh itu sudah Rosmah nanti dalam penjara kan 80 tahun. Saya tidak tahulah dia masih sehat ke waktu itu atau macam mana, tapi kita berharaplah supaya proses perundangan ini berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua pihak. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Afin Bank Berhad Cawangan Bangunan Getah Asli Jalan Ampang di sini antara 4 Disember hingga 4 Disember 2013 dan 8 Jun 2017, dan di LHDN Kompleks Bangunan Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim di sini dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018. Pada 1 September lalu, Muhammad Zaini mendapati Rosmah bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan rasuah berkaitan projek hibrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta. Mahkamah juga memerintahkan Rosmah Mansur dipenjarakan 30 tahun jika gagal membayar denda itu. Aduh, nah kalau 30 tahun itu, kalau Rosmah tidak dapat bayar 970 juta, dia akan ada tambahan penjara 30 tahun. Jadi 10 campur 30, 40 tahun bosku. 40 tahun campur umur dia sekarang 70 tahun. Maknanya Rosmah hanya akan keluar penjara pada usia 110 tahun. Di Malaysia nih 110 tahun jarang-jarang orang masih hidup. Jarang-jarang. Tapi tak tahulah kalau Rosmah lah, kita pun tak tahu. Saudara-saudara, bagaimanapun Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan. Sekian dulu untuk kali ini saudara. Itulah dia pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas menjadi 2 bulan menjadi Perdana Menteri. Beliau tidak mengendurkan atau apa-apa dalam kes-kes Rosmah dan Najib. Dia teruskan dengan kerja dia, mahkamah dengan kerja dia. Jadi kalau orang ramai lagi yang sibuk kata akan ada campur tangan dan sebagainya, terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mencampuri apa-apa urusan mahkamah. Bahkan urusan mahkamah Najib dan Rosmah diteruskan begitu juga. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.